Setelah dibaca dalam ayat yang sebelumnya, menyatakan celakanya orang-orang yang kafir. Dan sesatnya kerana mereka melawan Islam. Sehingga mereka buat baik, buat amal kebajikan. Seperti memakmurkan Masjid Haram. Memberi minum air Zam-Zam pada jamaah haji. Kerja yang dibuat di bumi Mekah. Yang pahalanya 100,000 kali ganda. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau buat kerja kebajikan di Mekah 100,000 kali ganda ditolak oleh Allah Ta'ala, maka kebajikan di Malaysia setara mana sangat. Semata-mata kerana lawan Islam, menentang Islam, lawan hukum Allah Ta'ala, lawan syariat Allah Ta'ala. Walaupun buat amal baik, buat masjid sekalipun, ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Adakah mereka itu, yakni mereka yang melawan Islam, yang melawan hukum Islam, yang melawan ajaran Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak berjalan di bumi. Memang mereka berjalan di bumi. Mereka berniaga di Syam. Mereka berniaga di Yaman. Rihlatash syita'i was-sayf. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Rihlatash syita'i was-sayf. Mereka berjalan di waktu musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam. Berniaga. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Maka mereka melihat bagaimana akibat bencana yang menimpa orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka. Dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala membinasakan mereka itu semua. Walil kafirina amsaluha. Dan bagi orang-orang yang kafir sekarang ni pun seperti itu juga. Bila mereka pergi ke Syam, mereka lalu di Madain Saleh, tempat kaum Samud yang mendirikan rumah daripada batu pejal, bukit yang besar, yang dipahat dijadikan bilik-bilik. Pada adatnya bukit yang pejal yang besar ni gempa bumi pun tak jadi apa. Mari angin putih beliung pun tak jadi apa. Banjir pun tak sapa. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah bila mereka lawan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka cabar Nabi Saleh tunjuk mukjizat. Lalu Allah beri mukjizat unta yang menakjubkan. Bukan saja mereka tak beriman, mereka sembelih unta mukjizat itu. Lalu Allah menurunkan bala tempik yang kuat. Satu tempik yang kuat yang mematikan mereka semua bergelimpangan di dalam rumah mereka. Rumah-rumah kaum Samud ada sehingga sekarang. Boleh dilihat rumah-rumah itu di Madain Saleh dan sebahagiannya di Jordan. Dengan bilik-bilik yang masih indah. Manusianya sudah tidak ada. Dibinasakan oleh Allah. Adakah mereka tak tengok? Bila mereka lalu di Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit, tempat kaum Nabi Lut, yang durhaka Nabi Lut, yang mengerjakan maksiat, lawan Allah Ta'ala, melakukan liwat dan melakukan maksiat yang lain. Rasul mereka Nabi Lut mengajak mereka kepada agama Allah, meninggalkan maksiat. Mereka hina Nabi Lut. Mereka nak serang rumah Nabi Lut. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut. Negeri Sadum, negeri kaum Nabi Lut, dilingkup oleh Allah Ta'ala. Sampai hari ini
tanah yang di atas adalah tanah yang di bawah. Tanah yang di bawah naik ke atas. Dilingkupkan negeri itu. Sehingga kawasan laut mati ada kawasan yang rendah daripada parah laut. Yang dikira paling rendah. Lautnya yang terlalu masin, ikan pun tak boleh nak hidup. Negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka tak sedar, mereka lalu di negeri kaum Nabi Lut ini. Bila mereka pergi ke Yaman, mereka lalu di negeri Ahqaf, negeri kaum Ad. Kaum Ad ialah kaum yang besar tubuh badannya, yang dianggap sebagai kaum gergasi. Yang besar, yang mendirikan rumah tiangnya daripada batu-batu yang dipahat dijadikan balok. Bukan balok kayu, balok batu yang dipahat dijadikan tiang-tiang rumah. Bila mereka lawan Rasul mereka, Nabi Hud alaihi salam, dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala memusnahkan mereka semua. Dengan tiupan angin yang kuat. Rumah-rumah yang kukuh itu lentang pukang habis. Dimusnahkan oleh Allah. Adakah mereka tak tengok itu semua? Walil kafirina amsaluha. Dan bagi orang-orang yang kafir, seumpamanya. Maknanya orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan Nabi dan melawan ajaran Nabi, melawan syariat Nabi, akidah yang dibawa oleh Nabi, seumpamanya. Adakah mereka tak tengok itu semua? Kaum Quraisy. Sekarang ni pula, banyak pengkaji-pengkaji sejarah duduk gali, cari bahan-bahan sejarah negeri yang dimusnahkan. Tapi kalau hati tak dapat hidayah, tak sedar, bangga dengan bahan sejarah itu, megah dengan bahan sejarah, tak nyesat, tak sedar, tak faham. Sepatutnya mereka mengambil faham. Apabila Nabi pergi ke Tabuk, yang kita baca kisahnya tadi, nak sampai ke Tabuk, Nabi dan sahabat-sahabatnya lalu di negeri kaum Samud. Lalu Nabi minta sahabat segerakan perjalanan. Segerakan perjalanan. Kerana kawasan ini kawasan negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu lalu juga, kata Nabi, kamu lalu dalam keadaan menangis, mengambil iktibar, takut akan Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada sahabat ambil air telaga kaum Samud. Lalu Nabi suruh curahkan air itu, buang. Jangan ambil air itu. Ada sahabat yang gunakan air itu buat uli gandum, nak buat roti. Nabi kata, gandum tu beri makan unta, jangan makan. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Boleh kau kata malam ni, dia buat obat. Buat obat. Nabi suruh laknat, dia ambil buat obat. Ini tak kena. Ini disebut di dalam hadis yang sahih. Nabi suruh berjalan cepat. Ini negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita kena ambil aktibar dan pengajaran. Gagah macam mana sekali kaum tu, kalau Allah Ta'ala turun hukum, dia tak boleh nak tolong. Dibinasakan mereka. Dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Yang demikian itu dengan sebab Allah Ta'ala adalah pelindung, penolong. Pelindung, penolong. Tuhan yang memelihara dan menjaga. Tuhan yang memimpin. Yang membantu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang kafir, tiada yang menolong dan memberi perlindungan kepada mereka. Mengikut setengah ulama tafsir, sebab turun ayat ini ialah ketika berlakunya peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, ketika orang Islam menerima pukulan yang hebat, dengan sebab satu kumpulan yang ditugaskan untuk jaga bukit meninggalkan bukit yang disuruh kawal oleh Nabi SAW. Jangan tinggal bukit ini, menang ke kalah. Tiba-tiba mereka tengok kawan-kawan yang sudah berjaya menghala musuh memungut barang rampasan yang ditinggalkan oleh musuh. Yang duduk atas bukit pun tinggal bukit.
nak pergi kutik sama. Lalu Khalid bin Walid masa itu kafir lagi, Khalid ni. Yang menunggang kuda dengan pasukannya menawan bukit yang dikawal ini. Dan menyerang markas tentera Islam yang duduk di situ. Dan tentera musuh mari balik. Ketika Nabi dikepung oleh musuh, sahabat-sahabat mempertahankan Nabi dengan belakang-belakang mereka. Melindungi Nabi dengan tubuh. Bila menyaga tak ada, mereka lindung Rasulullah dengan tubuh mereka. Supaya tak kena panah dan lembing. Lalu Rasulullah dibawa ke hujung Bukit Uhud. Ke teluknya. Dan mereka naik di kawasan yang tinggi. Musuh berada di bawah. Maka musuh tak berani nak rapat. Musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan masa itu tak berani nak rapat. Lalu mereka bertempik. Mereka bertempik dan mereka berkata, Yaumun biyaumin lanal uzza wala uzza lahum. Kata orang kafir. Yaumun biyaumin, hari dengan hari. Hari itu kamu mengalahkan kami di Badar. Hari ini kami mengalahkan kamu di Uhud. Kita sudah seri. Lanal uzza wala uzza lakum. Kami ada berhala Uzza. Kamu tidak ada berhala Uzza. Lalu Nabi suruh sahabat dijawab. Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah Tuhan yang menolong kami. Yang melindung kami. Kamu tidak ada Tuhan yang boleh melindung dan menolong kamu. Maka Allah menukar ayat yang kita baca ni. Dzalika bi anna Allaha maula alladhina amanu. Wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu dengan sebab Allah menjadi penolong dan pelindung kepada orang yang beriman, dan orang kafir tidak ada penolong dan pelindung pada mereka. Dan Nabi suruh Sayyidina Umar jawab, lasna sawa qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Kita tidak sama. Kita tidak sama, tak serupa. Ada orang kata serupa ya je. Orang berjuang ni serupa ya je, nak pitih belaka. Yang ini kerana Islam. Yang itu kerana bukan Islam. Maka Nabi suruh jawab. Lasna sawa, tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang aku yang mati dalam syurga dan orang kamu yang mati dalam neraka. Ini beza di antara mereka yang menegakkan Islam dengan mereka yang tidak menegakkan Islam. Tak serupa je. Kerana ada orang kita terlalu serupa je. Jangan main. Nabi suruh kata begitu. Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, bukan saja beriman, mesti mengerjakan amal yang saleh. Dua-dua sekali. Iman disertakan amal yang saleh. Acak kali kita baca dalam Quran. Alladzina amanu wa amilus salihat. Yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh. Di antara amal yang saleh itu ialah berjuang untuk memenangkan agama Allah, meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah. Jannatin tajri min tahtil anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Ta'ala menyediakan untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh itu di hari kiamat kelak, syurga-syurga, bukan satu syurga. Syurga-syurga yang penuh di dalamnya nikmat. Di antara nikmatnya ialah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Akan disebut dalam ayat yang kemudian. Sungai daripada air biasa. Sungai daripada air madu yang tidak ada lilin. Sungai daripada susu yang tidak basi. Dan sungai daripada air buah yang disebut dengan arak.
tapi bukan arak yang memabukkan. Air buah-buahan yang tidak memabukkan. Sungai-sungai dalam syurga. Itu untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Walladzina kafaru yatamatta'una wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bernikmat dalam kehidupan dunia dan mereka makan sebagaimana makannya binatang-binatang ternakan. Macam binatang ternakan lah. Makan makanan tujuan apa? Supaya gemuk. Supaya gemuk. Orang naik datah. Gemuk orang naik datah. Dia tunggang orang. Ataupun orang semulih ambil daging. Itu kalau binatang ternakan, manusia ni nak semulih apa benda? Tak ada faedah sikit abuk. Teruk pada binatang lagi. Tuhan awak bandingkan binatang tu gengang lah tu. Lebih lagi. Binatang-binatang makan untuk menggemukkan badan saja, tak ada buat kebajikan. Bukan untuk menjalankan kerja Islam. Menghias diri, bernikmat, makan, tak ada buat kebajikan. Macam binatang-binatang. Wan naru maswal lahum. Dan nerakalah tempat tinggal mereka pada hari kiamat kelak. Bila mati masuk neraka. Itu kesudahannya. Wa ka'ayyam min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Ahlaknahum fala nasira lahum. Dan beberapa banyak negeri dan kampung yang lebih kuat daripada kampungmu dan negerimu, wahai Muhammad. Yang telah menghalamu, mengeluarkanmu daripada negeri ini. Allah membinasakan mereka. Ahlaknahum fala nasira lahum. Maka tidak ada siapa yang menolong mereka. Banyak negeri-negeri dalam dunia ini lebih kuat penduduknya daripada penduduk Mekah. Mekah yang menghalamu, wahai Muhammad, memaksa Nabi berhijrah. Berhijrah ke Madinah. Diriwayatkan Nabi berundur daripada Mekah dalam keadaan sedih. Negeri yang sangat dikasihi. Sebelum Nabi meninggalkan Gua Thur, tempat bersembunyi ketika berhijrah yang terkenal itu. Nabi memandang ke arah Mekah dan bermunajat kepada Allah. Allahumma anti ahabbal bilad. Allahumma anti ahabbul biladi ila Allah. Wa anti ahabbul biladi ilayya. Walaula al-musyrikuna ahluki akhrajuni lama kharajtu minki. Kata Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai negeri Mekah. Wahai negeri Mekah, engkaulah negeri yang aku kasih kerana Allah. Kalau tidak kerana penduduknya mengeluarkan aku dan menghalau aku, orang musyrikin yang duduk dalam negeri ini menghalau aku tidak keluar daripada wahai Mekah. Nabi berdoa. Nabi tinggal Mekah dalam keadaan sedih dan pergi ke Madinah. Begitu juga sahabat-sahabat yang berhijrah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan harta, pergi dulu ke Madinah. Selamatkan Islam dulu. Lepas pada itu barulah selamatkan Mekah. Selamatkan keluarga. Selamatkan Islam dulu. Untuk menyelamatkan Islam, kena pindah dulu. Tinggal negeri Mekah ini. Lepas itu barulah buka Mekah. Maka mereka berhijrah meninggalkan Mekah. Sehingga Bilal bin Rabah demam. Dok sedar mengacau. Mengacau. Orang kita Terengganu Kelantan kata mengacau. Mengacau ni maknanya bercakap karut bila demam. Tak sedar. Cakap bukan-bukan. Bila duduk baca syair ni. Puja Mekah. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah. Supaya Allah masukkan ke dalam hati
sayangkan Madinah sebagaimana sayangkan Mekah. Sahabat jemaah rindu ke Mekah. Berdoa supaya sayang ke Madinah, macam sayang ke Mekah. Akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan dan Nabi tawan Mekah diselamatkan. Walaupun Mekah diselamatkan, Nabi tak balik ke Mekah, duduk ke Madinah juga. Kenapa? Kerana dalam Bai'atul Aqabah, Nabi berjanji nak sehidup semati dengan orang Madinah. Maka Nabi menunaikan janji itu. Yang keduanya kerana kelebihan hijrah. Bila balik ke Mekah semula, maka kelebihan hijrah tu dianggap sebagai putus. Berhijrah, tak balik dah ke negeri yang ditinggalkan itu. Oleh kerana melihat ini, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang ditugaskan di Mekah, menjadi orang alim yang mengajar di Masjid Mekah. Dia berhijrah ke Madinah, kemudian dia ditukarkan di Mekah. Bila dia sakit berat, dia mewasiatkan, sekiranya aku mati, kamu tanam aku di luar daripada tanah haram Mekah, jangan tanam di Mekah. Kenapa dia nak kelebihan hijrah itu tidak dimatikan? Oleh kerana itu aku Abdullah bin Umar duduk di luar Mekah, tak duduk di kubur Ma'ala. Kubur Ma'ala ni kubur Mekah. Kubur Mekah tu ada kelebihan, tapi Abdullah bin Umar minta ditanamkan dia di luar daripada tanah haram. Kenapa? Kerana dia tak mahu mematikan kelebihan hijrah yang dia berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Adakah penduduk Mekah yang menghalau Muhammad SAW? Menganggap dia kuat. Dia gagah. Beberapa banyak negeri yang lebih gagah daripada penduduk Mekah ini. Allah Ta'ala binasakan mereka dan Allah Ta'ala tidak menolongkan mereka. Wahai Muhammad, jangan sedihlah. Akan tiba masanya mereka akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Adakah sesiapa yang berada di atas jalan yang nyata yang benar dari Tuhan, di atas keterangan yang benar daripada Tuhan? Keterangan yang benar itu ialah kenyataan-kenyataan yang ada dalam ajaran Islam. Iaitulah keyakinan, kebenaran yang teguh mengikut Abul Aliyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar dan nyata, dan mengikut setengah ulama wahyi yang diturunkan. Orang yang bersama dengan Islam, Islam adalah benar dengan Qurannya, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran yang betul yang ada dalam Quran, yang tak ada bandingan betulnya, tak sama dengan orang yang berada dalam kejahatan, yang dihiaskan oleh syaitan akan kejahatannya, sehingga dia nampak molek, lalu mereka mengikut hawa nafsu mereka. Ini bahaya. Mereka yang lawan Islam ni, dia buat macam-macam. Dia berasa molek dia buat. Bagus dia buat. Cukup dah padang dah, molek dah. Ini dihiasi oleh syaitan. Syaitan menghiaskan amalan-amalan jahat mereka, sehingga mereka nampak molek. Di antaranya ada juga amal molek dihias di atas kejahatan. Dah apa kita buat jahat pun buat umrah dah. Dah apa buat jahat pun buat haji acak kali dah. Dah apa buat jahat pun buat masjid dah. Dah apa buat jahat pun beri sumbangan banyak dah. Dah apa buat jahat pun beri bantuan banyak dah. Dihiaskan amalan-amalan mereka itu, yang kelihatannya baik dan buruk. Mereka tertipu dengan hiasan-hiasan itu. Lalu mereka mengikut hawa nafsu mereka. Itu keadaan yang sebenar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada kita jatuh dalam kejahatan dan tergoda dengan kejahatan itu, sehingga kita nampak molek, mati dalam keadaan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita minta lindung. Kita nak supaya kita di atas petunjuk, di atas kebenaran dan istiqamah
di atas kebenaran itu. Wallahu a'lam.